Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita kumpul pada malam ini. InsyaAllah kita sambung tadabbur kita pada surah An-Naba ayat yang ke-36. An-Nazi'at An-Nazi'at ayat 36. Sebelum tu ada sikit pada minggu lepas yang saya bagi tentang wazan yatazakkar. Ada tak yang ni kan? Ayat sebelum ada pembetulan sedikit Yauma yatazakkar. Yatazakkaru. Jadi yang saya sebutkan if ta'ala. Dia tersilap, dia bukan dia wazan dia makna sama tapi bukan wazan if ta'ala, wazan dia tafa'ala. Tafa'ala. Ini yang betul lah. Wazan dia bukan if ta'ala, tafa'ala dengan makna apa sebelum ni makna dia? Hasil kan? Makna dia hasil. Iaitu satu fi'il yang mana dia kena ada sebelum. Perbuatan sebelum barulah dapat tazakkara. Baru dapat. Samalah makna sama. Cuma dia punya wazan ni je tersilap. Sebelum ni if ta'ala. If ta'ala satu lagi. Ni yatazakkaru maknanya wazan dia tafa'ala, memberi makna satu upaya kerja sungguh-sungguh yang kena dilakukan sebelum. Sebab tu contoh dalam surah 38 contohnya ayat 29. Kalau kita biasa baca surah ni, ayat ni. Kitabun, Allah sebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Bila dah tadabbur baru dapat apa? Wa liyatazakkar. Usaha buat tadabbur tu baru dapat peringatan. Jadi dia kena ada hasil usaha sebelum yang sungguh-sungguh. Ni makna dia lebih lagi daripada yang makna hasil yang sebelum ni. Dia kena ada perbuatan yang sebelumnya dan juga bebanan yang perlu dilalui sebelum dapat tazakkar, sebelum dapat tazakkur ni. Dia kena ada usaha sebelumnya dan bebanan yang perlu dipikul sehingga dapat hasil ni. Itu satu perbuatan macam ni. Itu saja. Betulkan yang inilah. Mungkin ada tulis if ta'ala tu. Salah. Baik. Untuk ayat hari ini kita masuk ayat ke-36. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Baik, wa burrizatil jahimu liman yara. Wa apa? Dan burrizat burrizat ni uzhirat. Kalau kita bahasa lain dia makna dia uzhirat. Itu apa? Dizahirkan. Dizahirkan. Telah dizahirkan. Jadi telah dizahirkan. Itu maksud dia.
Jadi burizat asalnya ni kaedah berapa? Ni kaedah 16. Jadi asal dia burizat ta sukun. Kalau jumpa macam ni dia ada hukum kan? Apa hukum ni? Jadi tengok ni sukun. Ni hamzah wasal. Jadi ni pun dia sukun. Jadi kalau jumpa ni sakit sukun bertemu sukun, jadi disebut litiqai as sakinain, sakinaini, pertemuan dua sukun, maka baca baris apa? Maka dikasrahkan bacaan. Ini bunyi dia burrizatil. Hukum nama dia itulah. Kenapa dia baca baris kasrah? Litiqa isakinain, sebab bertemu dua sukun. Jadi dia fi'il madi majhul. Telah dizahirkan, telah dinampakkan. Apa dia nampakkan? Al-jahimu, jahim, iaitu neraka. Jahim maksudnya yang nyalaan yang tajam. Jahim ni maksudnya menyala, nyalaan yang tajam. Contoh kalau orang pandang tak kelip-kelip, tengok je tu, disebut jahamahu ainai. Dia telah memandang oleh dia akannya dengan kedua matanya tanpa kelip, sinar macam tu. Jadi kalau jahim neraka, sebab tu jahim ni maksudnya neraka yang menyala-nyala. Jadi al-jahim ni kita nak terjemah apa ni? Nyala yang tajam ke? Neraka je lah, neraka yang menyala-nyala. Jadi saya nak kata makna dia tu, inti makna dia macam itulah. Kalau orang kena penyakit sakit mata kan, apa bahasa Arab dia disebut ajhamun. Sakit mata tu kan, kalau mata merah sangat, kita tengok mata dia takut, tu sebut nama dia apa? Ajhamun. Sakit mata tu, sakit mata ni sebut ajham. Sakit apa ni? Mata. Yang merah tu sampai nampak berurat-urat tu. Tengok pun takut. Nak pandang dia pun kita takut. Kan? Tu neraka jahim maksudnya menyala macam tu, nyalaan yang mengerikan, tajam. Tu gambaran. Jadi kita kata neraka jelah. Telah dizahirkan neraka. Tapi makna dia, inti dia yang macam tu. Yang menyala-nyala. Dengan nyalaan yang mengerikan, yang tajam. Bolehlah tambah aja. Itu maksud jahim. Liman yara, bagi orang yang dia melihat. Ya, liman yara, bagi orang yang dia melihat. Jadi itulah terjemahannya. Dan telah diperlihatkan jahim, neraka, bagi sesiapa yang yara, dia perlu lihatlah. Allah akan nampak kepada siapa yang akan melihat buat kali pertama neraka ini. Dalam surah Al-Kahfi ayat 100. Hingga 102. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina arda.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Satu-satu. Satu-satu pun cukup. Jadi wa'aradna, dan kami membentangkan neraka Jahannam pada hari ini. Untuk siapa yang akan nampak, yang akan merasa ketakutan, ngeri ini? Orang-orang yang ingkar. Jadi kita telah bincang yang sebelum ni, ketika hari dia dibangkitkan pun dah ngeri lah. Dengan pelbagai situasi yang mengerikan. Dia melihat kiri dan kanannya sampai tak sanggup. Walaupun semua bogai pun tak dah sibuk fikirkan nasib diri sendiri ketika itu. Lalu tiba-tiba neraka dipamerkan, lagilah tambah ngeri lagi. Bayang. Jadi dibentangkan Jahannam. Disebut Jahannam pula, maksud dia apa? Jahannam ni maksudnya luas, dalam, gelap. Luas sangat, dalam, gelap. Itu Jahannam. Itu Jahannam ni paling dahsyat lah. Sebab dia luas, dan dia sangat dalam, dan dia sangat gelap. Bayangkan, api tapi gelap lah. Dan iaitu siapakah mereka ni? Jadi arda tu dua kali ya. Ini taukid lafzi sebut. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Itu taukid lafzi. Taukid dalam bentuk lafaz. Diulang lafaz perbuatan dan lafaz dengan masdar dekat sekali lagi. Jadi kami maksudnya sungguh benar-benar akan dijelas dia, tujuannya memang nak tunjuk betul. Kenapa? Kerana mereka dulu, ayat 101, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Iaitu orang yang dulunya, kanat maksudnya apa? Dulu, di dunia dulu. Kana ni fungsi dia untuk tunjukkan kenangan dulu, satu ketika dulu, peristiwa lama. Di alladzina kanas, yang dahulunya di dunia dulu, a'yunuhum. Apa masalah? Simpanglah selalu. A'yunuhum. Kenapa Allah pakai a'yunuhum, tak pakai absaru? Dia kena tengok dulu, kadang-kadang ayat Allah kenapa dia pakai absaruhum kan? Lihat juga. Tapi dalam hal ni a'yun, kenapa? Jadi ada Allah pakai ayat a'yun. A'yun. Ada absarun. Absar. Yang ini zahir. Apa ni? Yang ini batin. Batin. Jadi dia nak gambarkan mata yang sebenar ada mata hati. Sebab itu perumpamaan Allah ni, kita tengok dulu ayat ni. Jadi digunakan mata, kita tengok nanti. Jadi orang-orang yang mereka ada mata. Jadi semua Allah jadi sempurna mata. Tapi ramai yang mata dia rupanya buta, tak ada fungsi, tak dapat lihat. Sebab itu melihat dengan mata ni, fungsi mata apa? Melihat. Kan? Jadi macam seolah-olah ada benda ada, tapi tak ada fungsi. Fizikal ada, zahir ada, tapi tak ada makna. Begitulah ramai manusia orang gambarkan, mereka ada fizikalnya, mata nampak, tapi akhirnya tak guna, tak ada dia punya fungsi, basar tu tak berguna. Tak dapat lihat. Jadi mereka berada fi ghita'in, dalam keadaan mata itu ditutup, tertutup daripada apa? Lihat apa? Bukan lihat dunia, bukan lihat emas, bukan lihat permata, bukan lihat rezeki di dunia. Rupanya lihat apa? Lihat peringatan Allah, zikri. Ini yang Allah nak. Allah je cipta mata kita rupanya bukan sekadar nak lihat anak ni comel, Yuni ni cantik kan, pergi cuci mata, pergi cuti-cuti, nak tenangkan diri dengan cuci mata, bukan.
Lihat apa? Zikri. Ni mata yang ni untuk lihat peringatan aku, Allah kata. Jadi mereka buta nak lihat peringatanku. Bukan mereka buta nak melihat alam ciptaanku. Jadi ramai yang tak buta pun lihat ciptaan Allah dan gunakan, tak buta, reti. Rupanya dia buta tengok peringatan Allah. Itulah masalah manusia. Jadi inilah orang yang akan ditampakkan neraka. Dan mereka juga ada telinga, wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka tidak mampu untuk apa? Mendengar, mentaati peringatan. Lihat dan tak boleh, dan taatkan peringatan pun tak boleh. Dengar di sini maksudnya taat. Yastati'una sam'a. Mendengar untuk apa? Mentaati suruhan perintah Allah. Itulah Allah sebut dalam surah 7 ayat 179. 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل Ulaika humul ghafilun. Dan benar-benar pasti kami akan penuhkan, kami akan sediakan dalam jahanam itu ramai tempat untuk siapa? Ramai daripada kalangan jin dan manusia. Mereka ada kulub, hati. Jasadnya ada, nampak, ada hati semua, tapi tak ada fungsi, la yafqahun, tak berguna untuk fikir. Mereka ada jasad juga, a'yun, mata, jasad, fizik, tapi tak ada fungsi untuk lihat. Mereka ada azan, uzun, telinga dalam bentuk apa? Ni, disebut uzun ni. Bila disebut samik, fungsi dia. Jadi mereka ada jasad ni, telinga cantik, menyebabkan wajah dia jadi tampan, dengan mata yang sempurna, telinga. Tapi apa? La yasma'una biha, tak ada fungsi untuk mendengar. Dengar apa ni? Ha tu maksudnya apa? Zikri tadi, peringatan Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu sama macam binatang ternak. Jadi tak ubah. Sebab apa? Binatang ternak memang dia gunakan mata fizik tu untuk dia punya kelangsungan hidup. Sama saja. Tapi bezanya manusia, Allah beri akal dan hati dan iman dalam jiwa tu, beza dia. Dia ada sesuatu yang berbeza. Maka kalau tak gunakan itu untuk ayat-ayat Allah, maka dia tak ubah macam lembu. Sama saja hidup mereka. Jadi ulaika humul ghafilun. Mereka demikian ni adalah orang-orang yang lalai. Maka ketika di hari akhirat kelak, mereka akan dengan apa yang mereka lalaikan ini akan dijelmakan dengan supaya apa? Mereka rasa menyesal buat pertama kalinya. Baik. Jadi Jahannam nanti dalam satu hadis, macam mana cara di Burrizat ni, Jahim ni? Dalam hadis Nabi sebutkan, hadis ni boleh pendek je. Yu'ta
Yu'ta bi jahannam. Jadi dibawa neraka jahannam. Pada hari itu neraka jahannam didatangkan. Sab'una alf zimam. Yang ada 7 zimam ni tali. Zimam ni tali yang kalau kita tarik apa? Kan kita ikat, tarik kenderaan macam takal lah lebih kurang kan, tarik tu. Itu zimam. Dan dengan 1000, iaitu 70,000 tali tu. Ada 70,000. Jadi neraka ni dia nak angkat tu banyak berat betul lah. Dia nak angkat, tarik neraka ni dengan rantai yang mana ikat neraka nak tarik, nak angkat dia tu ada 70,000 tali ikat tu. Okey. Dan setiap 70,000 tu sabuna alfa malak. Alfa malak diangkat oleh 70,000 malaikat. Tali itu saja. Ya, setiap satu tali ada 70,000 malaikat. Jadi ada 70,000 tali kali dengan 70,000 malaikat. Berapa ribu? Berapa? Bilion kan? Berapa? 4. Ni cuba kalikan. Ni 70,000 kali 70,000 berapa? 40? Berapa kosong? 08. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Depan ni ada 4 9. Berapa? Ha? 4.9. 4.9 apa? Bilion malaikat. Ini dalam Sahih Muslim, Bukhari kat dalam Muslim. Jadi kalau kita kira maknanya 4.9 bilion malaikat kena angkat, mereka tu punya luas besar. Malaikat ni besar mana pula? Malaikat tu besar mana? Demikian besar. Dan neraka yang besar tu, di gambaran besarnya juga dalam hadis lain daripada Abu Hurairah, qala Nabi SAW bersabda, ma baina mankibain al-kafir, di antara dua bahu orang kafir, masiratu salasati ayyam lirrakibi al-musri'. Di antara jarak di antara dua bahu orang kafir tu, dua bahu ni. Orang kafir. Maknanya malaikat mesti lagi besar daripada tu. Penghuni dia saja dah besar maknanya. Nak gambarkan jarak di antara orang kafir ni yang masuk neraka nanti, dua bahu ni, iaitu sejauh perjalanan 3 hari bagi orang yang membawa kenderaan kuda dia yang paling pantas. Jadi 3 hari dia nak lalu, nak lintas sampai bahu sini. Itu siapa? Orang yang kena bakar dalam. Maknanya luas neraka ni memang luas sangat besar, dan penghuni ni juga apa? Dah besar dah tu, 3 hari nak lintas tu. Tukar saiz. Ya, tukar. Penghuni neraka saiz dia besar. Syurga saiz dia saiz yang paling sempurna. Berapa? Nabi Adam. 60 hasta. Saiz Nabi Adam, saiz asal, kesempurnaan ahli syurga, satu je. Tapi penghuni neraka lagi besar. Lagi besar, dan kulit dia lebih tebal. Geraham dia je besar bukit. Sebab apa? Sebab panggang tu, nak panggang. Maknanya api dia sangat besar. Api neraka ni sebesar apa? Kita tengok api neraka, besar api neraka dalam surah Al-Mursalat ada gambaran dia. Surah Al-Mursalat
Surah 77. Ayat 32 sampai 33. Surah 77 32 hingga 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Sesungguhnya neraka itu percikan api, bukan api neraka. Percikan api neraka, percikan tu besar istana. Percikan dia. Faham? Dan ka'annaha jimalatun suf, seolah-olah kamu nampak kalau unta keluar daripada apa? Kandang tu kan, unta-unta yang sihat-sihat besar-besar ni banyak tu. Kuning berkilat-kilat tu. Macam itulah, besar lah maknanya. Nampak dia punya percikan-percikan api membakar penghuni-penghuninya. Jadi itu baru apa? Kalau kita main bunga api tu kan, kecil-kecil tu, besar tu. Maknanya begitulah siksaan dahsyat. Gambaran. Okay, tu antara juga. Dan panas api neraka ni macam mana? Daripada dalam satu hadis daripada Abu Hurairah, nanti hadis saya kongsi juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia ini merupakan bahagian daripada 70 bahagian api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam 69 kali ganda. Qila ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, in kanat lakafiyatan, lakafiyah, wahai Rasulullah, satu bahagian je dah cukup untuk menyeksa. Sebab apa? Abu Hurairah ni dibayangkanlah, dunia ni kena seksa berapa bahagian api? Satu je. Tapi Abu Hurairah kata satu bahagian ni dah cukup dah. Ni sampai berapa? 69 kali ganda lagi. Ish. Jadi dibayangkan macam tu. Sebab cuba bayangkan api. Kita ambil hari ni bara mancis. Mancis tu dia ada merah je, cuba cucuk sikit. Itu jadi dia tu Abu Hurairah tanya. Jadi Nabi sebut apa? Beliau bersabda, qala fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha, ditambahkan atasnya dengan 69 kali lipat yang sama panasnya dengan yang kamu rasa. Jadi itu Nabi tekankan lagi. Memanglah maknanya, tapi neraka ni tambah azab tu dalam keadaan apa? Tak mati. Tidak ada kematian. Itu dalam surah surah apa tu? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Surah apa? Al-A'la. Ayat berapa? Nombor surah 87. Adakah? Ayat 13. Di allazi yaslan naral kubra. Tengok Allah sebut yasla tu maksudnya dipanggang lah. Surah 87 ayat 12 hingga 13.
Iaitu ya allazi yaslan naral kubra, iaitu orang-orang yang dia dibakar, dia dipanggang, dia masuk di dalam api yang besar, kubra. Jadi yang kita gambar tadi lah, percikan je dah besar mana. Kalau tu tadi baru kita faham, oh api yang besar maksudnya percikan tadi dah besar istana tu. Memang besar api dia ni. Dan dia dibakar dalam keadaan apa? La yamutu fiha wala yahya. Dia tak mati dan tak hidup. Demikianlah kedahsyatan neraka yang digambarkan. Baik. Sebab itu kerana api yang besar ni, dia sebenarnya neraka ni cerita dia banyak lah. Belum lagi cerita makanan dia, belum cerita pakaian dia, belum cerita cara siksaan dia. Terlalu banyak sangat cerita dan hadis tentang neraka ni yang kita kena susun sebenarnya, baru kita faham cerita dia. Kadang-kadang kita memang baca banyak tapi tak tahu macam mana nak simpulkan dia punya tu. Ini kita fokus kat panas tu. Sebab itu cuba tengok dalam surah 7 ayat 50. Surah 7 7:50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan dipanggil penghuni neraka, penghuni neraka ni dia memanggil penghuni syurga. Qalu innallaha, lalu mereka minta an afidu alaina minal ma. Jadi Allah memperlihatkan mereka boleh berbual ni. Tengah seronok penghuni syurga ni di apa, Allah menampakkan mereka ini pada penduduk neraka ni, iaitu sahabat-sahabat dia. Ada dalam surah lain yang mana penghuni syurga ni dia berbual-bual dengan sahabat dia. Dia cerita tentang penghuni neraka dulu, kawan dia seorang dalam neraka. Lalu kawan dia boleh tengok macam mana keadaan dia sekarang, dia pun tengok. Jadi kawan dia tu melihat dalam keadaan gembira, oh ini mungkin datang pertolongan kot. Jadi rupa-rupanya apa? Kawan dia kata apa? Dia kena cemuh baliklah dengan penghuni syurga. Itu dalam surah, ada satu surah saya tak ingat. Tapi dalam ayat ni dia punya gambaran cerita sebenarnya dalam surah yang itulah. Ayat ni bukan ayat tu ke? Ya kot. Kita tengok ayat ni. Jadi mereka lihat apa? Mereka minta apa? Afidu alaina minal ma. Jadi dia bukan minta air banyak, seteguk air kosong je, air yang sejuk, air sejuk. Dia minta air sejuk. Atau beri sepotong buah. Itu yang ditafsirkan, maknanya bagi satu buah sikit nak rasa je. Sebab apa? Kalau kita bulan puasa, ni ada dituliskan tafsir lah ni. Cuba kita bayangkan di bulan Ramadan lah. Jadi kita berapa jam kita tahan minum? 13 jam lebih kurang. Kan? Jadi kita bayang nak minum apa lepas ni. Itu baru 13 jam kita, kan betul tak? 13 jam kita berhenti minum, kita dah terbayang dah, ush, ni nak beli air ni tengok. Wah, betul tak? Ini bukan 13 jam, berapa jam?
Tak tahu berapa tahun, tak tahu. Sehingga kan dia rasa apa? Satu titis air tu sangat bernilai besar. Macam tu sekali harapan dia. Dapat rasa sekali rasa ni dah, lepas tu kena bakar balik, tak peduli. Nak rasa satu sikit je bagi dia terhenti azab. Sebab tu nanti ada yang minta, nanti kita tengok lagi apa antara permintaan penghuni neraka ni. Jadi begitu yang diharapkan. Lalu apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan dua-dua. Makanan ke buah ke orang kafir kat dalam neraka, kamu memang tak boleh minum. Jadi bila menjadi satu fitrah manusia, bila dahaga nak buat apa? Bila dahaga ni mesti nak minum. Maka kerana nak juga minum, dibagi apa? Dibagi air yang mendidih. Air yang mendidih. Ini ada dalam surah mana? Cuba tengok dalam surah 6 ayat 70. Jadi untuk orang yang agama dia mempermainkan agamanya dahulu, cuba tengok dulu surah 6 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Wadaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan, dan tinggalkanlah, jauhkanlah diri kamu daripada orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan telah diperdayakan dengan kehidupan dunia, dan peringatkan dengannya tentang apa? Peringatan Allah ini, supaya tidak apa, ia menjerumuskan satu jiwa, setiap jiwa itu disebabkan apa yang mereka usahakan, yang mana tiada lagi paginya nanti pada hari tersebut selain Allah pelindung dan juga penolong. Dan jika mereka cuba tebus apa saja yang mereka nak tebus ni, la yu'khaz min, tak akan diterima segala tebusan yang mereka hendak tebus untuk selamatkan diri mereka itu. Jadi ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang-orang yang telah terjerumus ke dalam azab disebabkan apa yang mereka telah usahakan di dunia itu. Apa antaranya? Mereka ini diberi minuman dengan air yang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan dulu mereka ingkar. Balik pada surah tadi, surah 70 ayat 50. 750.
Jadi diharamkan, dia kata ayat ni, ayat 50 kan. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Lalu ayat 51 menyebutkan sama macam ayat 50 tadi kita baca. Siapakah mereka yang dapat macam ni siksaan ni? Nak dahaga air ni minta ni siapa? Golongan apa ni? Golongan yang allazina tattakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Sama. Ni cerita dia yang tadi apa? Dia minta air, akhirnya dapat air apa? Air panas tu. Yang tu. Iaitu orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka ni hiburan dan permainan. Dan mereka telah diperdayakan dengan hidupan dunia. Sama macam ayat tadi. Tapi ayat tadi tu cerita mereka dapat apa? Minum air mendidih. Dalam ayat ni cerita apa? Mereka minta air, seteguk air je. Jadi fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Maka pada hari ini kami lupakan nasib mereka. Disebabkan sebagaimana mereka lupakan pertemuan pada hari mereka ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka dahulu di dunia mereka ingkar dengan ayat-ayat peringatan kami. Jadi ini gambaran panasnya api neraka tu yang dirasai oleh penghuninya. Jadi nilai seteguk setitis air tu bernilai di sana. Setitis air dapat teguk ni bagi mereka sangat bernilai. Okay. Dan kerana itulah yang paling ringan sekali siksaan dia apa? Penghuni neraka adalah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna adna ahlin nar, sesungguhnya yang paling rendah siksaannya bagi penghuni neraka azaban, iaitu yanta'ilu bina'laini minnar, iaitu dia dipakaikan, dia memakai sepasang sandal terompah, selipar lah daripada api. Inna adna ahlan nar, kita tulis lah. Inna adna ahlin nar, sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling rendah daripada penghuni neraka azaban, siksaan yang ta'ilu bi na'lain, ia dipakaikan dengan na'lain ni apa? Terompah, selipar, iaitu minnar, daripada api, daripada api. Yaghli, ia mendidih. Yaghli ni ia mendidihkan dimaru apa? Otak, dimar otak, dia mendidihkan otaknya. Kerana apa? Min ni kerana panasnya. Apa panas? Apa yang panas? Kasut dia tadi.
Kasut dia terlalu panas sampai otak dia menggelegak. Itu panasnya neraka ni. Jadi kerana tak tahan sangat panas, ada penghuni neraka yang akan minta apa? Beri orang kata cuti sekali je, selesa. Sehari cukup lah dia minta, dia mohon sehari cutikan seksaan. Besok selesa balik lah, nak buat macam mana? Di dalam surah 40 ayat 49. Surah 40 9 hingga 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata, minta kepada khazanatih jahannam, penjaga-penjaga neraka, ud'u rabbakum, mohonlah, berdoalah, tolonglah doakan kepada Rabb kamu, yukhaffif anna, supaya ia ringankan terhadap kami, yauman, satu hari je, dia bagi excuse, sehari je ringankan, di minal azab, daripada azab. Lalu mereka jawab, ayat 50, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Jadi para malaikat terus jawab, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, bukankah dahulunya telah datang para rasul kamu menerangkan tentang hal ini, menjelaskan tentang hal ini. Sebab itulah kita di dunia kena banyakkan apa? Doa apa antaranya? Yang Nabi tak lepas doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sebab apa? Sebab jangan simpan doa kita kat sini. Sebab apa? Tak nak ni orang dalam ni, dia sekarang baru dia ingat nak doa kat Allah. Dulu dia tak doa pun tak peduli, dia tak rasa apa-apa, dia tak rasa bimbang. Pentingnya rasa khauf. Bermula bila? Saat masih hidup di dunia. Dan doalah selalu. Jadi bukankah dulu telah datang para rasul yang memberikan peringatan ini dengan jelas. Qalu bala, lalu mereka menjawab benar. Qalu fad'u, lalu mereka jawab apa? Buat apa suruh kami doa? Doalah sendiri. Kan? Kamu pergi doa sendirilah. Suruh kami pula. Dan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang yang kafir ni apa? Melainkan semuanya sia-sia. Dolar ni maksudnya semuanya tak ada guna, tak ada manfaat. Sia-sia. Jadi di sini menunjukkan apa? Betapa menyesalnya orang-orang yang masuk dalam ni. Bahkan saat mereka melihat dengan penglihatan yang menakutkanlah. Dalam surah 22 ayat 19,
Ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم Inilah dua golongan yang saling bertengkar tentang apa? Rabb mereka. Satu, maksudnya dua golongan ni, satu yang benar, satu yang salah. Satu yang orang beriman yang selamat, satu orang-orang yang ingkar. Falladzina kafaru, maka orang-orang yang golongan yang satu lagi yang ingkar ini, kuti'as lahum thiyab, dipotongkan, dibuatkan bagi mereka sesuai ikut saiz masing-masing pakaian daripada api. Yusabbu, jadi ada shower, disiramkan dari atas kepala mereka itu hamim, air yang mendidih. Hamim, air yang mendidih. Dan ayat 20, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Jadi disiram air mendidih dari kepala itu menyebabkan apa? Kulit dan perut mereka semua mencair, hancur. Dan mereka dipukul dengan maqam. Maqami'un ni cambuk, pemukul lah, daripada yang keras. Hadid tu mungkin daripada besi. Jadi ayat yang ke-22, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Jadi setiap kali mereka ingin aradu, untuk keluar daripadanya, daripada gham, tenggelam dalam siksaan tu, gham ni, u'idu fiha, mereka dikembalikan padanya, wazuqu azabal harik, dan disebut kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ini. Baik, jadi ini antara bentuk-bentuk siksaan bagi penghuni neraka ni. Saat mereka melihat neraka ni ditampakkan, dan seterusnya bagi orang-orang kafir terus masuk, terus dihumban dalam neraka. Neraka ditampak ya, orang-orang yang syirik ni yang buat ni terus dihumban. Manakala orang yang ada amalan ni, orang yang Islam ni yang ada iman, ditimbang. Ada pendapat macam itulah. Ada juga yang kata apa, dua-dua dihisap. Ada kata dua-dua dihisap ni sebab apa? Menunjukkan keadilan Allah. Tapi yang pendapat satu apa, orang yang ni dia tak ada langsung, sebab tak boleh pakai pun. Dia memang tak ada Tuhan dia ni, kan, dia tak mengaku Allah tu Tuhan dia pun. Kan, dia buat syirik, maka ini terus masuk awal-awal lagi dalam Jahannam ni. Baik. Jadi kerana itulah Allah memerintahkan kita dalam surah 66 ayat 6, wahai orang-orang yang beriman. Peringatan buat orang yang beriman. Sebab Allah tak nak orang beriman ni dia sentuh oleh api, sebab apinya sangat dahsyat. Sangat dahsyat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu, naran, daripada bakaran api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, kerana apa? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi kenapa dalam ayat ni disebut manusia dan batu-batu? Antara tafsir yang menarik, manusia dan batu-batu ni, antaranya batu-batu berhala lah yang dibuat oleh manusia lalu dijadikan perantara atau sembahan lah. Tapi yang satu lagi maksudnya apa? An-nas wal hijarah. Sebab apa? Neraka ni dia ada dua yang dibakar. Satu manusia, satu batu. Masuk batu maknanya apa? Orang kafir yang kekal dalam neraka. An-nas ni apa? Orang yang ada iman, yang dia kena bakar dulu sampai cukup sifat, cukup habis sesuai dengan dosa dia, dia pun akan dikeluarkan. Macam kita lah, kan? Bakar ayam, kan? Ayam tu akan letak sampai hangus ke, atau sampai cukup masak angkat batu tu bawah, bara kat bawah tu, kayu tu kekal macam tu. Itu ibarat dia macam tu. Bahan bakarnya ada manusia yang dosa besar, yang kena azab, dan juga ada yang memang jadi bahan bakar betul-betul. Siapa? Orang yang musyrik ni, orang yang Allah murka, kekal. Jadi sebab itulah Allah kata apa? Selamatkanlah kamu, janganlah kamu jadi nas, orang beriman juga yang dosa besar, kena azab juga. Dan lebih-lebih jangan kamu syirik dengan jadi batu. Nampak tak kesan dia? Tu yang dipahami tu. Itu. Jangan kamu jadi orang Islam, beriman, tapi jadi an-nas dalam neraka. Tak nak. Memanglah akan keluar, tapi ini satu, bayangkanlah. Ataupun lebih teruk lagi, kamu rupanya tak beriman, kamu syirik, kamu jadi apa? Bahan bakar sendiri, batu, kekal dalam tu, tak akan keluar-keluar. Ini lagi musibah besar. Maka Allah kata, wahai orang beriman, jangan terkeluar daripada agama kamu. Jangan mensyirikkan bahkan apa? Jauhli daripada dosa-dosa besar. Manusia ni gambar apa? Orang yang buat dosa besar, tak diampunkan Allah, lalu diazab sehingga habis. Kemudian mungkinlah akan keluar, tapi apa? Seksa lah. Itu maksud dia. Itu jagalah kamu dan ahli keluarga kamu. Maknanya apa? Allah suruh jaga apa? Jaga langsung daripada dosa langsung. Macam tu. Dan alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Di atasnya ada malaikat yang sungguh bengis, kasar lagi, keras perlakuan dia. La ya'sunallaha ma arahum, tidak akan pernah mendahakai Allah terhadap segala perintahnya. Bakar, hancurkan. Ikat, rentap. Macam itulah dia. Dan wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sentiasa melakukan apa yang mereka diperintahkan. Jadi demikianlah sedikit perkongsian tentang dimasukkan burrizatil jahim. Maksudnya apa? Menggambarkan dahsyatnya azab neraka ini, saat yang paling menggerunkan pada orang-orang yang kafir ni, dan juga orang yang banyak dosa ni apa? Dua golongan ni. Saat yang paling menggerunkan, yang mengerikan, yang menyebabkan penyesalan besar bagi orang-orang yang memang kafir, dengan orang yang buat dosa besar ni, apa dia? Saat burrizatil jahimu limai yara, diangkat neraka, dinampakkan neraka.
tersebut. Jadi wallahu alam, ada pendapat neraka ni maksudnya langit syurga di mana? 7 lapis langit. Dan ada yang pendapat neraka ni daripada mana nanti akan ditampakkan? Daripada 7 lapis bumi bawah. Wallahu alam. Ada yang pendapat kita tak tahu. Itu tak tepat bagi dia dibantah. Wallahu alam. Jadi macam itulah. Ya, ada soalan lain? Okey, jadi antara penyesalan lah sikit lagi lah. Penyesalan bagi penghuni neraka ni, dia akan minta apa? Untuk keluar. Tengok dalam surah 23 ayat 99. 23 bukan. Ini penyesalan saat mati. Ayat ni saat nak mati, saat di ambang maut. Surah 35 ayat 37. Surah 35 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak, menjerit, macam suara keldai. Hadis ni pun Nabi sebut, mereka teriak macam suara keldai yang ketakutan di dalam neraka tersebut. Rabbana, lalu mereka minta berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ni Rabbana ni kita doa lah. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang kami dahulunya tak buat. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fih, bukankah kami dulu di dunia telah memberikan kamu umur, memanjangkan umur kamu, supaya kamu dapat sempat untuk apa? Mengambil peringatan daripadanya. Oleh siapa? Man tadhakkar, oleh orang yang dia mahu berfikir, mengambil pelajaran. Bahkan ditambah lagi dengan wajah akumun nazir, dan memang datang pemberi peringatan. Maksudnya apa? Allah bagi kita akal, boleh fikir, semuanya lengkap anggota alat makrifah. Bahkan Allah tambah dengan panduan, Allah bagi rasul, Allah bagi guru untuk menerangkan kebenaran ini. Lalu kamu semua tidak mahu pedulikan. Maka apa Allah kata? Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka sekarang ini adalah waktu untuk merasainya azab yang kamu dulu tidak mahu mengimaninya. Maka tiada bagi orang-orang yang zalim itu sebarang penolong. Baik. Itulah untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.